Okey, di sini rasanya kita berhenti minggu lepas. Saya nak tunjuk satu lagi contoh tentang luas di bawah garisan lengkung. Okey, contoh ni sini. Contoh 18, rajah di sebelah menunjukkan garis lurus. Okey, garis lurus warna biru tu. Ini persamaan dia. Dan juga garisan lengkung. Ya, yang bersilang dengan garisan lengkung. Garisan lengkung yang warna oranye ni. Hitung luas rantau belorik yang dibatasi oleh garis lurus dan lengkung tu. Jadi garis warna pink tu, itu yang kita nak cari. Okey. Di sini ada informasi yang sengaja tidak diberi, iaitu apa dia? Kita tak tahu nilai koordinat. Koordinat ini kita tak tahu, koordinat ini pun tak tahu. Jadi kita kena cari dulu. Okey, bila kita dah tahu nilai koordinat tu, barulah kita boleh cari nilai luas. Okey. So itu tugas kita yang pertama lah. So garis lurus tu y bersamaan setengah x tambah 6. Ini persamaan pertama, dan y bersama dengan 1/2 x kuasa 2 tambah 3. Okey, kita selesaikan persamaan serentak. Okey, sebenarnya koordinat y tu taklah penting sangat. Kita nakkan koordinat x sebenarnya. Itu saja yang kita nak. Nilai ni dua ni. Itu saja yang kita nak. Jadi kita ambil persamaan pertama, kita equatekan dengan persamaan kedua. Okey, so kita dapat 1/2 x kuasa 2 tambah 3 sama dengan 1/2 x tambah 6. Okey, jadi kita kumpulkan pada satu tempat semuanya. Kita dapat 1/2 x kuasa 2 tolak 1/2 x, kemudian tolak 3 persamaan kosong. Kita darabkan semua dengan 2 lah, sebab kita nak bagi tak mau ada setengah perkali tu. Tolak 6 persamaan kosong. Jadi di sini kita boleh factorize. Kita boleh faktorkan x ini tolak 3, tolak 6 maknanya darab 3 dengan 2. 3 dengan 2, jadi ini sudah tentulah tolak, ini sudah tentulah campur. Okey, persamaan kosong. Diharapkan semua dah biasa dengan perfaktoral. Rasanya perfaktoral ni perlukan banyak latihan. Kalau tak banyak latihan di waktu tingkatan 3 dulu, mungkin sukar sikit nak buat perfaktoral ni. So, ada peluang sikit saja, try lah. Try berlatih buat perfaktoral. Sebab perfaktoral ni kita kena cekap dah sepatutnya. Alright. So, di sini, by the way, nak check betul tak ni? Okey, betul lah tu, insyaAllah betul. Kalau kita buat expansion, kita akan dapat balik persamaan ini. So, daripada sini kita tahu x tolak 3 bersamaan kosong, ataupun x tambah 2 bersamaan kosong. So, x bersama dengan 3, dan juga x bersama dengan negatif 2. Jadi kita dah tahulah, sini negatif 2, sini 3. Alright. Saya nak pinjam gambar rajah ni, saya nak bawa ke Allahuakbar. Bawa ke muka surat depan. Kita nak kira. Asalnya so far ni straightforward lagi. Okey. Okey, paste di sini. Okey. Alright. Sekarang kita boleh kira. Apa yang kita perlu buat? Kita nakkan kawasan luas belorik tu. Jadi kita mula-mula kita cari permukaan yang paling besar sekali, iaitu permukaan ini. Okey, yang itu dulu. Kemudian kita tolak pula. Okey, kita tolak luas yang warna merah ni. Okey. So ada dua cara lah. Satu, kita kamirkan, katakanlah ini L. Kita kamirkan persamaan garis lurus tu, 1/2 x tambah 6 dx, daripada 3 ke negatif 2. Kemudian tolak pengamiran untuk garisan lengkung tu. Okey, yang kawasan belorik warna merah tu adalah kawasan luas di bawah garis lengkung, di antara 3 dan negatif 2 untuk persamaan garis lengkung tu, 1/2 x kuasa 2 tambah 3 dx. Okey. Ini satu cara yang boleh buat, tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk kita
kita selesaikan apa tu yang di bawah yang bentuk geometri ni, kita boleh cari saja nilai y di sini. Nilai y di sini. Okey, ini pun boleh juga. Kita campur panjang, katakanlah ini panjang A, ini panjang B. Okey. A tambah B. A tambah B bahagi 2 darabkan dengan panjang ini iaitu 5. Dapatlah. Tapi kita kena cari nilai y dulu. Okey. Itu satu cara dia. Satu lagi, kita boleh saja kumpulkan kesemuanya ke dalam satu statement pengamiran. Kita kumpulkan semuanya sebab dia punya upper limit dan lower limit dia sama. Jadi kita kumpulkan semuanya sekali. Dia jadi antara 3 tolak 2. 1/2 X tambah 6. Kemudian tolak 1/2 X kuasa 2 tolak 3 dx macam ni. Okey, siapa boleh faham step saya ni? Ada yang siapa-siapa tak faham tak? Faham cikgu. Cikgu kumpulkan ni. Saya kumpulkan dua-duanya. Sebab pengamiran ni dia punya upper limit dengan lower limit dia sama. Okey, so kita boleh kumpulkan. Tapi bukan semua case ya. Bukan semua case kita boleh kumpulkan macam ni. Nanti ada satu contoh nanti saya akan tunjukkan. Bukan contohlah, latihan sebenarnya. Yang kita tak boleh kumpulkan. Dia akan jadi jawapan yang salah. Okey, buat masa ni this is still okay. Otherwise kita boleh guna cara ini ya. Waktu saya SPM dulu saya sentiasa guna cara ini saja. Ini saja yang saya guna. Saya tak guna pengamiran untuk luas di bawah garis lengkung. Tak pernah. Alright, tak pernah. So saya nak ceritakan ada beberapa cara lah kita boleh guna. Alright. So sekarang kita kamirkan. Kita ni dulu 6 tolak 3 jadi 3 lah. So 1/2 X tolak 1/2 X kuasa 2 tambah 1/2 X, saya susunkan balik. Okay, kita selesaikan saja ini. InsyaAllah kita dapat jawapan. So tolak X kuasa 3/6. Yes, betul. Tambah X kuasa 2/4. Still betul. Tambah 3X. 3 negatif 2. Okey, kita boleh selesaikan dah. Tadi 3 kuasa 3/6 tambah 3 kuasa 2/4. Kalau saya buat silap tolong bagi tahu ya. Okey, tolak 2 kuasa 3/6 tambah negatif 2 kuasa 2/4 tambah 3 darab dengan 2. Okey, jadi apa ni? 9/27. 27/6 tambah 9/4 tambah 9. Tolak. Okey, tolak 2 kuasa 3 jadi tolak 8. Kemudian tolak lagi jadi 8/6 lah. Ataupun 4/3. 4/3. Okey. Tambah 4. Okey, 4/4 jadi tambah 1. Tambah 6. 27/6 pun boleh dimudahkan. Jadi 9/3 kan. 9/3. 9/3 pula. 9/3 jadi 3 lah. 6 lah. Sekejap. Ini kalau bagi 3 jadi 9. Ini bagi 3 jadi 2. 9/2. Alright, 9/2. 9/2. Kita permudahkan mana-mana yang boleh kita permudahkan. Yes, betul tu insyaAllah. Okey, nak cari kalkulator sekejap. Mana dia kalkulator? Mana ada? Tak buka lagi. Okey, sekejap calculator. Where's my calculator? Here. Okey. Tolak 9/2 tambah 9/4 tambah 9. Okey, jadi 27/4
27/4 tolak berapa tu? Cikgu, Ya. nombor atas tu negatif 2. Yang 3 tu patut darab negatif 2 ke memang 2 cikgu? Yang mana satu ni? Yang lagi satu. Yang ini? Ha, Oh, ya, betul-betul. Negatif 2. Thank you very much. Exactly. Negatif 2 sepatutnya. Okay. Alright, so this becomes negatif 6. Negatif 6. Alright, thank you. Alright, so next 4/3 tambah 1 tolak 6. Okay, so tolak 11/3. Okay, so tolak dengan tolak dia jadi positif lah. 27/4 tambah 11/3. So ini jawapan dia lah. 71/12. Sini pun boleh. 7/21/12 pun boleh lah. 7/1/12 unit persegi. Hopefully tidak ada silap. Okay, hopefully tak ada silap. InsyaAllah. So boleh ikut tak ni? Boleh cikgu. Ada soalan apa-apa? Kalau yang cari yang lagi satu tu macam mana cikgu? Yang Oh. A tambah B. Oh, yang ini ni. Alright, good. Okay, good. Kita tengok kita nak guna cara ni. Okay, sekejap. Saya guna different ink lah untuk mengasingkannya. Okay, kalaulah kita nak cari, kita nak guna luas geometri, mudah saja kan, sebab kita ada bentuk yang sebegini kat atas tu. Ini 3, ini negatif 2. So kita dah tahu dah panjang ini 5. Okay, kita hanya tak tahu lagi panjang ini dan panjang ini kita tak tahu lagi. Jadi kita boleh cari koordinat untuk cari tinggi dia. Ini sudut tegak. Jadi kita tulis kata bila X bersama dengan negatif 2, Y berapa? Kita bubuhkan dalam persamaan linear ni, paling senang sekali. Jadi Y bersama dengan 1/2 tolak 2 tambah 6, iaitu berapa tu? Negatif 1 jadi 5. So ini 5 tingginya. Kalau X bersama dengan 3 pula, Y bersama dengan 1/2 darab 3 tambah 6, jadi 3/2 tambah 6. 1/2 jadi 7/2. 7/2 jadi 15/2 lah. Betul tak? 12. Ya, 15/2. Alright. So ini tingginya 15/2. So kalau kita nak cari, ya, apa dia? Yang soalan tadi tu 71/12 tu. Saya tekan guna kalkulator dapat 10/5/12. 10/5/12. Okey, tengok sekejap ada silap mana-mana tak? Cikgu tertekan 1/3 tadi. Oh, ya ke? Allahu Akbar. Thank you. 27/4 tambah 11/3. Oh, 10/5/12. Okey, thank you. 10/5/12. Okey. All this mistake kita kena watch out. Saya pun tak check dengan jawapan buku teks. Hopefully samalah. 10/5/12. Okey. Alright, kita go back to yang cara geometri ni. Alright, nak cari luas kawasan ini, kita guna cara ni dah. 15/2 tambah 5 bagi 2 darab dengan 5, iaitu lebar pada geometri tu. Jadi guna kalkulator. Okay, a bit messy sekarang saya punya whiteboard. Tambah 5. Okay, tak ada silap hopefully. Bagi dengan 2 lagi. Bagi dengan 2. Okay, 6/4 ataupun 25/4. 25/4 darab 5. Okay, bersamaan dengan
25 darab 4. Darab 5, sorry. Darab 5 dapat 125 per 4. 125 per 4. 125 per 4 unit persegi. Okey. Ini untuk luas geometri tadi tu. Saya bubuh kotak merah lah supaya tak hilang. Sebab kita punya whiteboard ni dah jadi penuh. Okey. Kemudian kita cari nilai ini pula. Sebab ini adalah luas yang kawasan merah yang berlorik ni. Yang saya tulis dengan ink ni. Kita cari tu. Kita cuba cari Jadi itu saya buat pen merah pula. Alhamdulillah. Jadi X 3 per 6. Okey, tambah 3X. 3 ke negatif 2. Hopefully sama jawapan ni. Kalau tak sama, masalah sikit. Maknanya ada silap mana-mana lah tu. Okey, 3 kongsi 3 per 6. Tambah 3 darab 3. 3 9 lah. Senang cerita. Negatif 2 kongsi 3 per 6 tolak 6. Betul? Okey. Jadi ini kita dapat 9 per 2 tadi kan. 27 per 6, 9 per 2. Yes. Tambah 9 tolak negatif 8. Okey, tolak negatif 8 per 6. Guna kalkulator sekejap. Negatif 8 per 6, negatif 4 per 3 lah. Negatif 4 per 3 tolak 6. Negatif 22/3. 22 per 3. Okey, jadi selesaikan kita semuanya. Saya cut corners sama 9 per 2 ke? 9 per 2 betul. 9 per 2 tambah 9. Okey, itu yang kotak pertama. Kemudian tambah 32 per 3. Hopefully sama jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, lain jawapan. Ada silap lah mana-mana tu. Okey, ada siapa-siapa boleh notice mana-mana silap? Rasanya negatif 22 per 3. Negatif 8. Negatif 8 per 3. 8 per 6. Tolak 6 tu dapat 22 per 3. Ya, okey, sekejap saya semak balik 9 per 2 tambah 9. Okey, kita tuliskan dulu. Ini adalah 27 per 2. Okey, 27 per 2 dulu. 27 per 2. Okey, jangan cut corners lah. Sekejap lagi kan kita dapat jawapan salah. Okey, itu Cikgu. ya, negatif 2. Apa dia? Tak. Saya tersilap. Okey. Itu negatif 8 betul. Negatif 8 per 6. Negatif 8 per 6. Negatif 8 per 6. Itu negatif 4 per 2. Tolak 6. Negatif 22 per 3 betul lah. Negatif 22 per 3. Negatif 22 per 3. Jadi ini campur lah 22 per 3. Okay, hopefully jawapannya sama. Kalau tak sama, we are in trouble. 27 per 2 tambah 22 per 3. Tak sama. Macam mana? Ada mana-mana tak? Dah. Belum. Kita tak habis lagi. Sebenarnya. Ini 125 per 6. Allah hai. Kalut lah. Ini 125 per 6. Itu, okey. Ini hanya kawasan yang berlorik ni tadi. Okey, jadi luas dia ialah, kita ambil balik ni, 125 per 4 tolak 125 per 6. Barulah kita dapat jawapan dia. Okey. Kalau dapat jawapan tak sama pun, hopefully korang faham dah jawapan dia punya cara dia. 125
per 6. Tengok jawapan dia sama tak? 10, 5 per 12. Jadi jawapan dia sama. Alright. 10, 5 per 12 unit persegi. Jadi jawapan dia sama. Cara dia berlainan. Boleh nampak tak? Boleh ikut tak ni? Boleh je. Cikgu, yang nak dapatkan dengan A dengan B tu macam mana? Saya kurang Oh, ni yang sikit. A dan B ni sebenarnya hanya tinggi kepada empat segi ni. Apa orang panggil ni? Apa orang panggil ni? Parallelogram, bukan parallelogram. Bentuk empat segi ni itu hanya tinggi dia. Sebenarnya apa yang saya buat tadi tu, kita nak cari nilai ini saja. Nilai Y apabila X bersama dengan 3 dan nilai Y apabila X bersama dengan -2. Jadi kita dapat sini 5, kita dapat 15/2. Apa yang kita buat, kita hanya bubuh saja, gantikan saja nilai -2 dan 3 tadi tu ke dalam persamaan linear ni untuk dapatkan nilai Y. Okey tak? Kita tak faham lagi? Faham. Jadi kita hanya dapat satu empat segi di sini. Instead of kita, daripada kita guna pengamiran, kita hanya boleh guna cari luas secara geometri saja. Nampak tu? Tinggi dia sebelah kanan, tambah tinggi sebelah kiri, bahagi dengan 2, darat dengan lebar berbungkah tu, 5. Dapatlah 125/4 unit persegi. Faham tak? Boleh ikut? Boleh je. Okay. Good. Alright, itu contoh yang kedua. Sebenarnya contoh yang kita buat last dulu pun sama juga. Ingat tak kita buat contoh 17? Kita ada segitiga kat sini. Saya guna apa? Saya guna cuba tengok saya punya pointer tunjuk sini. 1/2 darat 5 darat 5 di sini. Untuk cari luas segitiga. Kita boleh saja guna cari pengamiran dia. Kalau saya guna pengamiran, saya buat macam ni. Pengamiran daripada 3 ke -2, garisan linear tadi, X tambah 2 dx. Boleh juga. Sepatutnya kita dapat jawapan yang sama juga ni. Sepatutnya dapat jawapan yang sama juga. Tapi daripada buat pengamiran, buat kita buat cari luas segitiga saja. Lagi mudah. Betul tak? Boleh ikut Ada soalan apa lagi tak? Tak ada je. Tak ada cikgu. Okey, tapi sorry lah. Ini page ni dah jadi terlalu semak dah. Yang penting korang faham lah. Okey, sebenarnya saya nak buat special assignment. Tapi saya ingat saya tunggu dululah. Saya tunjuk contoh yang lain dulu. Okey, kalau tak ada soalan, saya teruskan tengok contoh 19. Special assignment ni penting juga. Tapi saya rasa macam timing dia tak betul. Saya bawa dia kemudian. Nanti. Okay. Alright, contoh 19. Alright, ini lain sikit Tadi, contoh yang sebelum ni, kita tunjukkan apa? Kita tunjukkan garisan lengkung yang bersilang dengan garisan lurus. Dua contoh kita buat. Garisan lengkung yang yang bertembung dengan garisan lurus. Sekarang ni, contoh yang berikut ni, ada dua garisan lengkung. Okay. Okay, Y bersama dengan X kuasa 2 dengan Y punca kuasa 3 bagi X. Okay. Bersilang pada 00 dan 13. Soalan ini susah. Susah sebab apa? Sebab kita tak nampak graf dia. Soalan ni tak bagi gambar rajah. Jadi kita kena cari sendiri. Itu yang masalah dia. Alright, jadi kita kena lukislah graf tu. X, Y. Kita kena lakarkan. Jadi untuk Y bersama dengan X kuasa 2, hopefully tak ada siapa-siapa bermasalah untuk lukis gambar rajah, untuk lukis graf lengkung Y bersama dengan X kuasa 2. Dia bentuk lebih kurang macam ni. Muka senyum kan? Allahu Akbar. Sorry. Masya Allah. Okay, repeat balik. Saya tertekan satu butang. Okay. X, Y.
Okey, garisan lengkung untuk Y bersama dengan X2. Macam ni lah bentuk dia lebih kurang sebegini lah. Okey. Muka senyum Macam tu. Okey, ini Y bersama dengan X kuasa 2. Tetapi yang ini ni, yang kedua ni, ini cabaran sikit. Macam mana nak lukis ni? Alright. Macam mana nak lukis? Macam mana kita nak lakarkan? Tahu tak bentuk dia macam mana? Alright. Siapa di sini rasa tahu macam nak cari? Saya tanya dulu. Boleh tak rasanya? Y bersama dengan punca kuasa 3 bagi X. Ada siapa-siapa yang boleh buat tak ni? Tahu sini. Okey, tak apa. Saya tunjukkan. Apa kita boleh buat untuk memudahkan kerja kita? Kita kuasa 3 kan kedua-dua belah. So, kita akan dapat Y kuasa... Allah, apalah color merah pula ni. Kita akan dapat persamaan... Allah. Y kuasa 3 bersama dengan X. Ataupun X bersama dengan Y kuasa 3. Bermakna bentuk graf dia kelihatan seperti ini Sekejap. Soalan macam ni korang kena berlatih betul-betul dengan graf banyak. Bentuk graf dia kalau kelihatan macam ni. Macam tu. Ini adalah Y bersama dengan kalaulah saya tunjuk satu side lesson kalaulah Y bersama dengan X kuasa 3, bentuk dia kita tahu bentuk dia macam ni. Betul tak? Biasa tak tengok graf ni? Biasa tak tengok graf ni? Ada tengok kan? Ini Y bersama dengan X kuasa 3. Tapi kalau kita nak lukis graf X bersama dengan Y kuasa 3, kita terbalikkan dia jadi macam ni. Jadi soalan begini kan, kalau kita tak ada asas lukisan graf kan, kita ada masalah untuk jawab lah. Kita ada masalah sikit. Okay, hopefully lepas ni korang cari-carilah bentuk graf polinomial yang kuasa 3 ni, macam mana bentuk dia. Okay, ataupun satu lagi cara dia, kita guna Desmos. Desmos senang juga. Mana yang saya punya okay, Desmos calculator, graph calculator. Okay, kalau Y bersama dengan X kuasa 3, kita akan dapat bentuk begini. Okay, kalau X bersama dengan Y kuasa 3 pula, kita akan dapat bentuk macam ni. Sama macam saya lakar tadi. Nampak? Ataupun kita lukis dalam bentuk yang berlainan. Y bersamaan punca kuasa 3 bagi X. Ataupun X kuasa 1/3. Macam ni. Sama lah juga. Okay. Tadi kita buat warna biru. X bersamaan Y kuasa 3. Kemudian saya tambah warna hijau ni. Maksudnya sama juga. Y bersamaan X kuasa dengan 1/3. Okay. Gini. Kalau korang berlatih guna Desmos ni, bolehlah tengok macam mana bentuk graf polinomial yang kuasa 3 ni. Okay. Okay, saya tak dapat nak cover tu dalam lesson ni sebab dia ambil masa yang lama. So, saya tunjuk dulu bentuk graf dia begitu. Okay. Kemudian dia dah beritahu dah. Dia bertembung pada titik 00. Itu asalan dia. Asalan dia dan juga titik 11. Jadi kita tak perlu cari dah. So, kita tahu di sini nilainya 1. So, apa yang kita perlu buat? Kita cari mana di highlighter. Mula sekali kita Allah silap. Saya tersilap pilih pen. Okey, lukis balik. Begini bentuk dia lebih kurang. Okey. Kita mula sekali cari mana highlighter saya. Highlighter ni dia. Kita cari luar sini. Okey.
Luas itu macam mana nak cari? Kita guna formula pengamiran lah. Iaitu L bersamaan dengan antara 1 ke 0 yang dilengkungi oleh punca kekuatan 3 bagi X dx. Itu kawasan yang kuning tadi tu. Kawasan kuning, lorik kuning tadi. Kemudian kita tolak kawasan yang saya lorik warna hitam ni. Kita tolak 1 0 X kuasa 2 dx. Okey, ya, setakat ini boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Boleh cikgu. Alright, jadi sekarang kita boleh kumpul 1 0 punca kuasa 3 bagi X tolak X kuasa 2. Okey. Daripada kita guna punca kuasa 2 bagi X, kita tukarkan bentuk pada X kuasa 1/3. Okey, ini indeks punya knowledge. Hopefully tak ada masalah. Jadi kita kamirkan dia. Jadi X kuasa 4/3 par 3/4. Okey, ni boleh ikut tak ni? Macam mana saya dapat ni? Pengamiran biasa saja ni. Boleh cikgu. Boleh kan? Okey, hopefully no problem. Okey, 1 ke 0 jadi mudahlah. 3 darab dengan 1 kuasa 4/3 par 4 tolak 1 kuasa 3 par 3. So tolak, kalau kita ganti dengan kosong, basically semuanya pun kosong lah. Tak payahlah kita sibuk-sibuk tulis. So, jadi 3 par 4 tolak 1/3 saja dia punya penyelesaian dia. Jadi kita guna kalkulator. 3 par 4 tolak 1/3. Jadi 5/12 jawapan dia. Hopefully tak ada masalah, tak ada silap 5/12 unit persegi. Jadi itu jawapan dia. Okey, boleh ikut tak? Boleh. Boleh cikgu. Okey, kalau korang tengok pengamiran ni dia punya kesukaran dia sangat tinggi jugalah. Alright, dia jadi sukar, dia selalu buat silap sebab apa? Sebab careless mistake. Yang penting untuk korang semua, korang kena faham konsep dia. Faham konsep dia betul-betul. Kalau faham konsep, you should be okay. Next step is to try not to make mistake. Itu next step. Faham konsep itu benda yang paling utama untuk korang. Okay? Itu yang paling utama sekali. Alright, ada apa soalan tak? Tak ada cikgu. So far tak ada cikgu. Okay, good. Okay. Okay, sekarang kita tengok latihan kendiri. Latihan kendiri, dulu kita dah buat dah soalan A, kita dah walk through dah. A. Saya nak korang buat soalan B. Okay? Alright, so ini konsep yang sama kita cerita sekejap tadi lah. Mungkin korang nak lukis dulu graf dia ni. Lukis dulu graf ni. Kalau korang nak saya pergi bubuh balik slide yang dulu tu untuk sebagai panduan lah. Pergi lukis dulu graf ni dalam kertas masing-masing. Okay, good. Siap Saya nak paste kejap siapa yang saya copy tadi kat sini. Kemudian saya flash balik contoh yang lepas. Saya ambil saya flash contoh yang ni lah. Sebab yang ni berserabut sangat. Yang tadi tu, yang ni berserabut sangat dia punya slide. Saya tunjuk yang ni lah. Okay, this is your guide. Okay, saya bagi 10 minit. So, sampai pukul 9.55 lebih kurang. Cikgu. Ya. Saya dapat negatif 4/3. Wah, macam mana dapat negatif tu? Saya agak blur cikgu. Blur. Okey, seorang lagi dapat apa?
Saya dah tak tahu nama dah. Suara ni saya tak dapat nak match dengan nama. Saya baru dapat idea macam nak buat. Baru dapat idea. Saya baru ingat yang kalau silang sama dengan. Okay. Okay, ada 1 minit saja lagi. Okay, try lagi sekali. Okay. Yang blur tu sekejap lah. Saya tunjukkan cara dia. Okay, by the way soalan macam ni memang selalu keluar dalam exam. Jadi eloklah buat latihan yang banyak tentang luas ni. Luas kemudian dengan isi padu. Isi padu kita belum belajar lagi. Okay. Sekejap lagi saya tunjukkanlah nak cuba bagi dia clear betul-betul ya. Hopefully dia clear lah. Kadang-kadang bila menceritakan penyelesaian ni kena cerita banyak kali. Negatif 4/3 tu pelik sikit lah. Sebab area sepatutnya positif kan. Mungkin tersilap kot. Tersilap tolak kot. Oh cikgu, saya tersilap tolak terbalik. Terbalik tolak kan. Kalau betul tolak je dapat 4/3. Jawapan 4/3 tu betul. 4/3 unit persegi. Okey, dah habis waktu. Saya tunjukkanlah cara dia. Mana dia? Okey, ni dia. Alright. Kita cuba mula-mula sekali kita tengok, jangan terus panik, jangan gabra lepas tengok persamaan ni. Alamak, kalau nampak susah persamaan ni, jangan gabra dulu ya. Cuba tengok luas dia. Luas dia yang kita nak tu warna oranye tu, tengah-tengah tu. Apa yang kita perlu buat? Okay, kita katakanlah kita namakan luas tu sebagai L. L tu adalah luas bahagian oranye tu. Okey. Mula-mula kita tengok, kita tahu, okey, kita kena cari nilai X di sini. Kita tak tahu lagi apa dia. Dan kita highlighter mana? Okey. Oh, saya ingat saya guna highlighter lain kot sebab ini tak kurang jelas. Warna kuningnya highlighter tak nampak sangat kot. Highlighter hijau. Okey. Kita cari dulu kawasan warna hijau ni. Okey. Itu geometri saja tu, mudah saja nak cari luas dia. Yang saya lorik hijau tu. Kemudian kita tolak kawasan sekejap. Guna pen pula. Kita tolak kawasan yang lorik hitam ni. Okey. Saya cuba nak bagi dia jelas lagi ya. L. Okey, L adalah luas yang kita nak cari tu. Luas tu ialah luas 4 segi tu. Bentuk ni saya lupa lah apa nama kita panggil bentuk ni. Katakanlah saya panggil ni sebagai A. Tolak luas di bawah garis lengkung tu. Macam tu bentuk dia lebih kurang. Okey. Yang A ni kawasan lorik hijau. Yang B ni kawasan lorik warna hitam tu. Saya garis-garis tu. Okey. So, kita nak cari A. Kita kena tahu koordinat X di sini berapa. Koordinat Y di sini kena tahu. Koordinat sini pun kita kena tahu. Jadi itu yang kita kena cari dulu. Alright. So, macam mana tu? Kita ambil dua persamaan tu. Lepas kita dah tahu macam mana nak buat, baru kita tengok persamaan tu. Kita tengok ke persamaan garis lengkung tu dan garis lurus tu, kita aturkan strategi kita. Y bersama dengan X 2 tolak 4X tambah 5. Ini persamaan 1. Persamaan 2, garisan linear, iaitu tolak 2X tambah 5. Kita nak cari nilai X dulu. Alright. Jadi kita katakan, okay, ini persamaan 2. Selesaikan persamaan serentak. 1 bersama dengan 2. Jadi X kuasa 2 tolak 4X tambah 5 bersama dengan tolak 2X tambah 5. Okay. So kita kumpulkan semua ke belah kiri. Jadi X kuasa 2 tolak 2X tolak 2X bawa ke sana jadi tambah 2X. 5 ni tak susah lah sebab 5 ni dengan 5 di sana sama, kita tolakkan jadi habislah kosong.
So yang tinggal X kuasa 2 tolak 2X bersamaan kosong. Okey, saya sambung di sini. X kuasa 2 tolak 2X bersamaan kosong. Kita fakturkan. Kita buat keluar X. Jadi X tolak 2 bersamaan dengan kosong. Alright, jadi X adalah bersamaan kosong. Ataupun satu lagi X bersamaan dengan 2. Jadi kita dah tahu dah. Di sini nilainya 2. Okey. Sekarang kita tanya. Apabila X bersamaan kosong, nilai Y-nya berapa? Kita nak tengok nilai nilai Y yang ini. Okey. Kita nak tahu nilai Y tu. Mungkin saya guna highlighter. Laser pointer. Kita nak tahu nilai Y ni. Okey. Jadi kita masukkan ke dalam, kita boleh pilih saja kita nak masukkan dalam persamaan binomial ni ke ataupun kita nak masukkan dalam persamaan linear. Saya suggest kita bubuh saja dalam linear sebab linear lebih mudah. Tapi kita boleh saja nak bubuh dalam persamaan kuadratik ni. Tak ada masalah. Hanya linear tu lebih mudah. Okey, jadi Y bersama dengan tolak 2 darab dengan kosong tambah 5. Iaitu bersama dengan 5. So, kita dah tahu ini nilainya 5. Bila X bersama dengan 2 pula, Y bersama dengan berapa? Tolak 2 darab 2 tambah 5, iaitu tolak 4 tambah 5 itu 1. Jadi nilai ni 1. Bermakna kita dah tahu dah segi 4 ni lebar dia 2, sebab kosong pada 2. Tinggi dia sebelah kanan ni 1 dan tinggi sebelah kiri dia sekejap. Tinggi sebelah kiri dia 5. Jadi kita boleh cari nilai luas A. A ialah 5 tambah 1 par 2. Darab dengan lebar 4 segi tu 2. Jadi sama dengan 5 tambah 1 jadi 6. 6 darab 2 bagi 2 jadi 3. 3 darab 2 iaitu 6 unit persegi. Itu A. B pula. Okey, B kita guna pengamiran. Iaitu daripada 2 kepada 0. Untuk garisan lengkung kuadratik tadi tu. Iaitu X kuasa 2 tolak 4X tambah 5 dx. Bersamaan dengan X kuasa 3. Okey, pengamiran kena tip top dah by this time ya. Pengamiran kena semua dalam kepala dah. 2X kuasa 2 tambah 5X 20. Tadi bersamaan dengan 2 kuasa 3 per 3. Tolak 2 kuasa 2 tambah 5 darab dengan 2. Tolak, okey kita gantikan kosong, dia jadi kosong lah. Okey, jadi 8 per 3 tolak 8 tambah 10. Itulah jawapan untuk B untuk luas B tu. Guna kalkulator kalau takut buat mistake 8 per 3. Kadang-kadang guna kalkulator boleh buat mistake. Jadi 14 per 3. 14 per 3. Jadi ini luas B. 14 per 3 unit persegi. Jadi L adalah A tolak B. Ataupun A adalah 6. Tolak B adalah 14 per 3. Jadi kita tolakkan 6 tolak 14 per 3. Jangan buat terbalik pula dapat negatif nanti. Jadi 1 per 3 ataupun 4 per 3 unit persegi. 4 per 3 unit persegi. Okey, saya harap ini jelas. So macam mana? Boleh faham tak this time? Faham Okey, kalau faham very good. Kalau ada soalan apa-apa tak? Tak ada cikgu. Alright. Kalau tak ada, kita ada latihan lagi. Sekejap. Okey, latihan soalan C ni. Nombor 1 dah siap ke? Nombor 1 semua dah siap. Okey, nombor 2. Okey, saya nak korang buat soalan C ni. Tapi sebelum buat soalan C ni, soalan C ni saya mengaku masa saya buat tadi saya buat silap. Ada benda yang tak kena. Okey.
disebabkan itu, saya nak korang buat satu benda lain dulu. Special assignment ni. Okay, penting ni. Korang kena faham ni. Kenapa saya bagi special assignment ni. Okay. Why don't you spend like mungkin 5 minit untuk cari luas rantau belorik ni. Tolong buat Bila dah jawapan, buat jawapan ni, kita pergi balik pada soalan 2C tadi tu. Kena faham yang ni dulu. Ada siapa-siapa guna method ni tak? 20 kosong kemudian y dx untuk cari. Siapa guna method ni? Saya. Siapa tu? Megak ke siapa? Akil cikgu. Akil So Akil guna ni. Siapa lagi guna method ni? Tak cikgu. Tak guna method ni? Saya mencuba. Belum jumpa lagi? Okay. Sebenarnya saya masa siang tadi saya cuba selesaikan ni. Saya buat cara ni. Exactly cara ni. Alright. So Akil dapat jawapan ke lagi guna method ni? Saya tak dapat jawapan dalam, saya dapat jawapan untuk point. Berapa jawapan dia yang you dapat? Sekejap Saya dapat 298.1423. Macam tu? Kalau Okay. Pelik sikit jawapan dia. Okay. Tapi Akil memang try cari ni lah kan? Okay. Jawapan tu tak betul lah. Okay. So kita ambil persamaan dia y kuasa 2 bersama dengan 5x. Jadi kita punca kuasa 2 kan? Kedua-dua belah. So kita dapatlah ungkapan dalam y, iaitu y bersama dengan punca kuasa 2 bagi 5x. Ataupun kita nak bagi mudah, kita tulis sebagai punca kuasa 2 bagi 5, x kuasa setengah. Okay. Okay, Akil dapat tak? Dapat macam ni tak? 20 kosong punca kuasa 5, x kuasa setengah. Dapat sampai sini tak? Akil? saya tak buat kat punca kuasa kat 5. Saya sekalikan. Buat 5x saja? Saya buat 5 kat x tu je, 1/2. Kat 5 saya tak buat. Oh, 5 tak buat? Bubur macam ni saja? Tak, saya buat 5x, lepas tu saya buat kuasa tu kat 1. Oh, macam ni? Oh, macam ni memang salah sungguh lah. Okay, sebab kita kena pastikan bila kita buat punca kuasa 2, kita kena punca kuasa 2 semuanya sekali. Bukan setakat x saja 5 pun sekali. Okay. Okay, selain daripada Akil memang tak guna metod ini Semua guna metod lain Tak fikir metod tu cikgu. Tak fikir pun Lintas. Wow. Okay, sebab ini pengamiran ni. Sekarang topik pengamiran tentu. Jadi inilah cara yang selalu kita guna. Saya cuba metod tu. Nak cuba. Okay, try sekejap. Saya bagi masa sikit. Kita spend masa lebih sikit lah sebab penting juga ni nak kena cerita ni. Tapi saya tak mau cerita terus. Nanti kalau cerita terus nanti korang tak faham. So I want you to experience it. Experience the mistake. Cikgu, jawapan dia dalam bentuk apa je? Pecahan. Alamak. Okay. Dia jadi keliru sebab ada punca kuasa 2 bagi 5 tu. Punca kuasa 2 bagi 5 boleh jadi kuasa 1/2 cikgu. Boleh juga. 5 kuasa 1/2 pun boleh juga. Sama je maksud dia.
So dia akan jadi 5 kuasa 1/2 Ya. darab X kuasa 1/2. Ya, betul. Boleh juga begitu. By the way, kalau korang kamirkan, dia akan jadi segini. Siapa dapat sampai ke sini? Saya dapat, tapi Dapat kan? bila isi nilai jadi pelik je. Jadi pelik. Okey, tak apa. Memang dia pelik sikit. Alright. Jadi 2. Tak apa, saya bubuh ni asingkan. Kemudian 20 kuasa 3/2 kan? Kemudian dia tolak kosong lah kan. Tolak kosong tu tak perlulah, kita fokus yang ini saja. Alright, ataupun saya tulis ni sebagai darab lah. Okay. Okay, so teruskan. Kira tu. 20 kuasa Dia saya tak pasti 400/3 je. betul lah. Itu jawapan saya tadi. Oh. 20 kuasa 3/2. Alamak, I say ni tak boleh ni. Ataupun 20 kuasa 3/2 20 kuasa 3 dulu. 8,000. Okey, 8,000. Okay, sekejap saya bubuh ke tepi ni. Sebagai side. Soalan ni nampak mudah tapi stuck. 20 kuasa kuasa 3/2 sama dengan 20 kuasa 3 kemudian punca kuasa 2. Iaitu bersama dengan punca kuasa 2 bagi 8,000. Ataupun sekejap ya. 1000 darab 8 boleh ke 1000 darab 8? Sekali. Tadi saya guna kalkulator lain. Kalkulator lain tu straightforward. Guna kalkulator ni tak menjadi. Sekejap ya. 20 kuasa 3 betul ke? 8,000 betul? Okey, 8,000 betul. Kalau punca kuasa 2 8,000 lain nak jawapan dia. 1,000 tak boleh. 8,000 bagi 5. 1,600 darab 5. 1,600 darab 5. Ni susah sikit ni sebenarnya. Okey. 1,600 darab 5. Ataupun punca kuasa 2 bagi 1,500 darab punca kuasa 2 bagi 5. Okey, berapa punca kuasa 2 bagi 1,600? Punca kuasa 2 bagi 1,600 iaitu 40. So dapat 40. Okey, tu dia. So ini bersama dengan 2 punca kuasa 2 bagi 5/3 darab dengan 40 punca kuasa 2 bagi 5. Kalau kita selesaikan, kita dapatlah jawapan. Saya tak mau panjangkan sangat ni. Tapi kalau kita guna kalkulator dengan cara yang betul, kita akan dapat 400/3 unit persegi. Ini yang saya dapat. Siapa yang dapat tadi 400/3 tadi? Saya je. Megat ya? Ya je. Megat dapat Orang lain dapat tak 400/3? Tak ada Tadi tersalah Amir kan je. Okey, tahu tak apa benda yang mengelirukan masa saya buat tadi tu? Ingat tak sebelum ni kita kata kalau kita nak cari luas apa tu di bawah garisan lengkung, katakanlah kita ada luas kawasan sini, kita akan dapat luas dia, nilai dia positif, betul tak? Kalaulah kita ada dapat nilai yang sebelah sini,
Ini sepatutnya nilainya negatif. Tapi di sini kita ada range yang positif dan range yang negatif. Itu yang menjadikan dia jadi complicated tu. So 400/3 ni jawapan dia betul ke tak? Sebenarnya 400/3 ni walaupun kita rasa method kita buat tu dah betul, tapi sebenarnya salah. Sekarang pukul berapa dah? Dah 10.30 dah. Saya spend sedikit lebih sikit masa Saya nak tunjukkan cara yang betul dia. Okey, setakat sini yang tadi tu saya cerita tu boleh faham tak? Cara pengiraan di sini tadi. Yang cara tu faham. Dapat 400/3 tu faham kan? Tu faham. Hanya jawapan tu tak betul. Jawapan tak betul. Sebab graf ini menggelirukan. Sebab dia ada kawasan positif, ada kawasan negatif. So jawapan ni sebenarnya jawapan 400/3 ni jawapan apa sebenarnya? Okey. Sebenarnya 400/3 ni hanya jawapan untuk bahagian atas ni saja sebenarnya. Bukan bawah pun. Kalau kita nak cari luas yang sebenar dia, kita kena darab dengan 2. Saya akan buktikan kenapa. L adalah 400/3 darab dengan 2. Iaitu bersama dengan 800/3 unit persegi. Itu jawapannya sebenar dia. Kena darab dengan 2. Saya tunjukkan kenapa, macam mana saya guna cara lain untuk dapat 800/3. Okey, saya tunjukkan sekarang. Tadi kita buat pengamiran dengan menggunakan dx. Okey. Sekarang sebab kita guna paksi x, sekarang ni saya nak gunakan paksi y. Saya gunakan paksi y sebab kita boleh juga guna paksi y. Jadi kalau kita nak guna paksi y, kita kena cari nilai ini dan juga nilai ini kita kena cari. Jadi, kita tahu X sama dengan 20. X bersama dengan 20. Jadi, Y kuasa 2 bersama dengan 5 darab dengan 20. Iaitu 100. Okay. So, Y bersama dengan punca kuasa 2 bagi 100. Iaitu plus minus 10. Jadi, sini 10, sini minus 10. Alright. So, kalau kita nak cari kawasan berlorek tu, L, kita kenalah cari mula sekali kawasan 4 segi besar tu, iaitu kawasan warna merah lah. Kawasan 4 segi besar ni. Okey, tak susah nak cari tu. Sebab lebar dia 20, tinggi dia pun 20. Jadi dia 400. Okey, boleh faham tak macam mana dapat 400? Boleh juga. Okey, tolak kawasan mana? Tolak kawasan di bawah garisan lengkung tu. Kita kena tolak kawasan ini. 4 segi besar tu, tolak kawasan lorek tu. Jadi ni katakanlah ini A, ini B. Okey, A dah dapat dah. A bersama dengan 400. 20 darab 20 iaitu 400 unit persegi. Sekarang B pula. Okey, kita cari B. Saya letak B dekat sini lah. Okey, B kita boleh guna di antara 10 ke negatif 10. Negatif 10 sebab kita guna paksi Y sekarang ni. Jadi kita kena cari persamaan X untuk dy. Jadi X apa dia? Y kuasa 2 sama dengan 5X. Jadi X adalah bersama dengan Y kuasa 2/5. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh cikgu. Okey, X adalah Y kuasa 2/5 dy. Okey, topik pengamiran ni memang susah. Saya dah bagi tu banyak kali dah ni. Memang susah. Tadi bersama dengan Y kuasa 3/15 di antara 10 dengan negatif 10, iaitu bersama dengan 10 kuasa 3/15 tolak negatif 10 kuasa 3/15. Jadi bersama dengan 1000/15 tambah 1000/15. Jadi jawapan dia kalau kita campurkan, dia akan jadi berapa ya? 1000/15 sebenarnya boleh dipemudahkan, tapi saya pilih untuk tak permudahkan lah.
Darab 2 boleh 1000 per 15 tambah 1000 per 15. Iaitu 400 per 3. 400 per 3 unit persegi. Okey, so kita dah dapat dah B bersama dengan 400 per 3 unit persegi. Jadi L adalah bersama dengan B tolak A tolak B, sorry. A tolak B. Jadi bersamaan dengan 400 tolak 400 per 3. Alright, jadi kita guna kalkulator balik. Dapat 803. Exactly. 400 tolak 400 per 3. Jadi dapat 800 per 3. Okey. Jadi ini sebenarnya cara yang terbaik sekali untuk mencari luas kawasan balorit. Cara tadi tu walaupun nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Dia hanya bagi separuh saja. Dia hanya bagi kawasan yang belah atas saja. Yang belah bawah tu sepatutnya kita dapat negatif 400 per 3 tapi kita tak dapat pun. Okey, boleh faham tak apa yang saya cakap ni? Okey, boleh faham je. Boleh faham Okey, cikgu. Okey, tak ada soalan apa-apa lagi dah? Alright. Okey, sekarang ni masa sebenarnya dah habis sebenarnya, tapi saya nak korang buat soalan yang tadi tu. Soalan C ni. Mungkin saya bagi ni sebagai homework boleh tak? Sekejap. Soalan 2C dan soalan nombor 3. Boleh, cikgu. Sebagai homework Soalan C, 2C dan soalan nombor 3. Nanti saya hantarkan saya hantarkan ni lah kopi nota ni. Okey, cikgu. Buat sebagai homework Ini sebenarnya garis untuk soalan C ni, garis lengkung ni adalah special assignment yang kita buat sekejap tadi tu. Okey. Jadi gunakanlah pengetahuan dan cuba tengok kawasan ni sekarang ni di bawah paksi X. So kita expect ada certain komponen tu jadi negatif nilainya. Jadi be wary, be careful about this Mungkin kita akan dapat satu nilai yang negatif. Alright, ada apa-apa lagi tak nak tanya saya sebelum kita bersurai? Cikgu. Ya. Kan kalau yang special assignment tu kan, Mhm. kalau kita pakai yang cara tadi, lepas tu yang kita asingkan atas dengan bawah tu, lepas tu yang bawah tu kita moduluskan, lepas tu kita tambah, boleh ke? Yang tu bunyinya macam simple tapi sebenarnya impossible. Sebab kita can never get kawasan yang bawah tu. Kecuali kita buat assumption. Assumption apa? Kita katakan sebenarnya memang betul lah assumption ni. Kawasan yang belah merah atas tu dengan bawah tu sebenarnya fully symmetric. Maknanya kawasan luas ke atas tu dengan bawah tu tentunya sama. Sebab dia simetri. Jadi atas ni 400 per 3, bawah ni pun 400 per 3. Tambah jadi 800 per 3. Itu saja cara dia. Kita tak akan dapat kawasan yang negatif ni. Tidak ada caranya. Faham tak? Boleh try lah kat rumah. Tengok, ada tak cara kita dapat luas yang bahagian bawah ni? Okay, ada persoalan lain lagi tak? Kalau dapat tak ada Kalau dapat soalan macam ni masa exam boleh pening ni. Okey, cara yang seeloknya guna metod yang ni. Kita guna paksi Y. Sebab kita dah tahu luas dia di sebelah kanan paksi Y. Jadi kita dah tahu dia mesti positif punya. Kalau di sebelah kiri dia akan jadi negatif. Okey? Okeylah, setakat itu sajalah kalau tak ada persoalan dah. Jadi cuba buat soalan kerja rumah tu, 2 soalan tu ya. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.